Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya, dapat bersama-sama kita bertemu, bersua muka, dan malam pertama bagi saya di live Facebook Seriti Tok Bacok kuliah online. Dan ini adalah pengalaman pertama saya kuliah online secara live sebegini. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat di atas kelebihan, di atas kecanggihan teknologi pada hari ini untuk kita berkongsi dan menimba sedikit sebanyak perkongsian yang kita semua boleh berikan dalam dunia teknologi pada hari ini, dan apatah lagi dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, walaupun hari ini telah dibenarkan untuk masjid-masjid seluruh negeri Kelantan mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga solat berjemaah di masjid dengan kapasiti yang telah ditetapkan. Ala kulli hal, kita meneruskan kuliah online ini kerana di luar sana, di alam media sana, di alam maya sana, masih ramai lagi audien, masih ramai lagi pendengar yang akan mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan Seriti Tok Bacok mencari sedikit sebanyak apa yang boleh Seriti Tok Bacok berikan kepada masyarakat di luar sana. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada AJK Seriti Tok Bacok dan juga tim yang telah menganjurkan, yang telah berusaha untuk menganjurkan kuliah online ini. Dan mereka sangat committed dalam memberi sesuatu kepada masyarakat awam, masyarakat di luar sana, supaya masyarakat di luar sana dapat mengambil istifadah, dapat mengambil manfaat di atas penubuhan Seriti Tok Bacok ini, yang mana penubuhan Seriti Tok Bacok ini bukan sahaja semata-mata untuk pelajar-pelajar yang telah ditetapkan, tetapi kita cuba untuk menyebarluaskan manfaat Seriti Tok Bacok ni kepada masyarakat awam di luar sana. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih di atas program yang sangat baik ini yang telah dimulakan pada hari Selasa yang lepas oleh Fadil Ustaz Abu Ubaidah. Dan pada malam ini insya-Allah giliran saya untuk mengisi slot kuliah online di Facebook Seriti Tok Bacok ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya memilih dan tujuannya untuk mengarahkan kuliah online slot saya ini lebih terarah
supaya lebih terarah dan lebih terpandu perjalanan slot yang saya isi ini. Jadi saya memilih untuk saya berkongsi sedikit sebanyak apa yang boleh kita manfaatkan daripada sebuah kitab ataupun sebuah buku yang telah diterjemahkan oleh guru saya, iaitu buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, iaitu buku ini telah disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, seorang ulama terkenal di Banjar, Indonesia, dan telah diterjemahkan oleh guru saya, tuan guru saya, iaitu Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Namanya Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Kunyahnya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, tempat pengajiannya; Al-Banjari, tempat kelahirannya; An-Naqsyabandi, tariqah kesufian yang beliau ikuti; dan Al-Maliki, laqab yang telah diberikan oleh beliau, oleh guru beliau kepada beliau, Al-Maliki. Jadi buku ini telah diterjemah dan telah dihuraikan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Beliau adalah guru saya semasa menuntut di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, Pokok Sena, Kedah. Dan beliau juga orang yang bertanggungjawab untuk menghantar pelajar-pelajar Derang, khususnya saya sendiri, menghantar menyambung pengajian ke Damaskus, Syria. Alhamdulillah. Dan saya sendiri diiringi oleh beliau semasa dalam perjalanan ke Damsyik ataupun Damaskus pada tempoh hari, pada tahun 2007 yang lalu. Pada tahun 2007 yang lalu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan cuba untuk mengambil istifadah, manfaat daripada untaian kata-kata ataupun kata-kata hikmah daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan di dalam buku yang sangat bermanfaat ini, bagi seorang pelajar maupun bagi seorang pengajar maupun bagi seorang yang cintakan kepada ilmu dan juga ulama. Jadi insya-Allah selama beberapa sesi kita akan cuba habiskan hadis 40 hadis ini. InsyaAllah kita akan cuba habiskan dalam tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, insya-Allah. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Dan saya mengharapkan para audien, para muslimin muslimat pendengar di luar sana dapat mengikuti kuliah online kita ini, supaya kuliah online kita ini dapat diteruskan dengan baik dan jayanya, insya-Allah. Sebelum kita nak memasuki hadis-hadis yang disusun di dalam buku ini, di dalam kitab ini, jadi baiknya lah sebaiknya lah kita membaca muqaddimah kepada kitab ini terlebih dahulu untuk kita mengetahui apa isi kandungan kitab, apa isi kandungan buku yang kita akan sama-sama baca ini, insya-Allah. Jadi yang pertama, insya-Allah kita akan baca muqaddimah penterjemah, iaitu muqaddimah yang telah ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki Al-Banjari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan hamba yang dhaif ini. Itu Allah yang telah memudahkan beliau Al-Fadhil Al-Syekh Ahmad Fahmi dalam menterjemah dan menghuraikan buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang telah dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Al-Banjari, seorang ulama besar di negeri Banjar, iaitu di Indonesia, yang terkenal dengan keluasan ilmu dan ketekunannya dalam mengajar dan mendidik generasi. Penterjemah sendiri adalah salah seorang anak murid beliau, iaitu Syekh Ahmad Fahmi ini. Beliau sendiri adalah anak murid kepada Kiai Haji Syukri Unus, yang pernah duduk bersila menadah kitab di hadapan beliau pada tahun 70-an yang lampau. Syekh Ahmad Fahmi berguru kepada Kiai Haji Syukri Unus, dan saya berguru kepada Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang ini masih sering hadir ke majlis ta'lim beliau yang bernama Sabilal Anwar. Di tempat dia sana, di Banjar sana, ada majlis ta'lim, pengajian, majlis pengajian yang besar di sana, yang telah diberi nama Sabilal Anwar, di Antasan Senor Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia, untuk menimba ilmu daripada beliau. Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Al-Banjari telah mengarang lebih daripada 20 buah kitab. Bukan calang-calang ulama, bukan calang-calang guru, telah mengarang lebih daripada 20 buah kitab dalam berbagai judul. Di antara kitab beliau yang paling masyhur ialah sebuah kitab pelajaran Nahwu. Pelajaran Nahwu ni bagi pelajar-pelajar agama, pelajar-pelajar pengajian Islam, pelajaran Nahwu ataupun mata pelajaran Nahwu. Subjek Nahwu ni satu subjek yang sangat yang wajib, sangat-sangat dituntut untuk menguasainya. Satu mata pelajaran yang wajiblah bagi seorang pelajar pengajian Islam. Subjek Nahwu ni satu pelajaran yang wajib untuk bukan setakat belajar, bahkan perlu memahirkan pelajaran Nahwu ni supaya pelajar tersebut mampu membaca, mampu memahami kitab-kitab yang dikarang dalam bahasa Arab dengan baik, dan seterusnya mampu memahami hadis baginda Rasulullah, dan juga mampu memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi Syekh Syukri Unus ni mengarang kitab mata pelajaran Nahwu yang bernama Is'afut Talibin, yang merupakan satu huraian lengkap dan sistematik terhadap kitab Matan Al-Jurumiyah. Matan Al-Jurumiyah ni telah dikarang oleh seorang ulama di Syria, seorang ulama di Syria, Ibnu Malik. Ibnu Malik, Matan Al-Jurumiyah ni, Ibnu Malik, dikarang oleh seorang ulama di Syria. Dan Alhamdulillah, saya sendiri pernah berjiran dengan Ibnu Malik. Saya sendiri pernah berjiran dengan Ibnu Malik semasa berada di Syria dulu. Alhamdulillah, rumah sewa kami dulu berada di sebelah kawasan perkuburan yang telah ditempatkan jasad Ibnu Malik. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat-sangat luar biasa dan tak mampu lagi. Mungkin itu adalah kali pertama dan kali terakhir dalam hidup saya berjiran dengan Ibnu Malik. Jadi Syekh Syukri Unus ni, Kiai Haji Syukri Unus ni, dia menghurai,
mensyarahkan kitab yang telah matan yang telah dikarang oleh Ibn Malik, iaitu matan Al-Jurumiyah, dan telah diberi nama sebagai kitab Is'afut Talibin, di mana kitab ini telah diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab matan Al-Jurumiyah tu telah diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke hari ini, kalau pergi tanya pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar pusat pengajian Islam, hampir mustahil untuk pelajar-pelajar tersebut tidak mengetahui sebuah kitab yang bernama Matan Al-Jurumiyah. Sebab Matan Al-Jurumiyah ni satu karangan syair yang telah dikarang oleh Ibn Malik, dan menjadi isi kandungan penting ataupun induk. Kalau gula orang kata pala gula. Tak. Kalau gula orang kata pala gula. Tak. Kepada satu mata pelajaran, iaitu Nahwu. Dan sehingga saat ini sangat bermanfaat bagi pelajar yang baru belajar ilmu Nahwu. Dan kitab yang ada di hadapan kita sekarang, iaitu kitab 40 hadis ini, merupakan salah satu kitab daripada karangan beliau, karangan oleh Syekh Syukri Unus. Ia menghimpunkan 40 buah hadis yang membicarakan tentang kelebihan ilmu dan ketinggian darajat para ulama. Iaitu ilmu dan ulama ini ada martabatnya, ada kedudukannya yang tersendiri di dalam agama kita. Jadi melalui 40 hadis ini, insya-Allah kita dapat mengetahui kelebihan dan juga darjat ilmu dan juga ulama itu di mana telah diletakkan oleh agama kita, iaitu Islam, di tempat yang sangat mulia, insya-Allah. Kitab ini telah disusun dalam untaian yang sangat baik dan diterbitkan sejak puluhan tahun yang lalu, dan telah mengalami ulang cetak beberapa kali dalam edisinya yang berbahasa Arab. Kitab ini sering pula dibicara di permulaan tahun pengajian. Setiap awal tahun pengajian, Syekh Syukri Unus selalu baca kitab ini, supaya memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sedia ada dan juga pelajar-pelajar lama, pelajar-pelajar baru, sebagai pembuka tabir pengajian. Jadi saya memilih juga kitab ini di atas sempena pembukaan Seriti Tok Bacok, tahun pertama ataupun awal tahun, masih lagi di awal tahun, di bulan Februari ini, pengajian pembelajaran yang berjalan di Seriti Tok Bacok ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat ilmu ataupun berkat hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab ini, jadi kelangsungan penerusan proses pendidikan di Seriti Tok Bacok ini berjalan dengan baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mengingatkan akan kelebihan ilmu dan ketinggian martabat para ulama, dan juga sekaligus memberikan perhatian supaya para pelajar sentiasa rajin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, dan mendorong mereka agar mengamalkan dengan ilmu yang telah diperolehi, dan selanjutnya menanamkan di lubuk hati mereka kesedaran yang tinggi dan jiwa yang besar untuk menyampaikan ilmu yang telah mereka amalkan itu. Iaitu dalam kitab ini bukan sahaja hadis-hadis rangsangan kepada pelajar, bahkan merangsang, mendorong
menggalakkan kepada pelajar-pelajar tersebut supaya belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, belajar dengan bersungguh-sungguh, supaya sehingga pada suatu hari nanti ilmu yang telah dipelajari di bangku sekolah, di tempat pengajian itu dapat dikongsikan kepada orang ramai, dan juga yang utamanya sekali, sebelum dikongsikan kepada orang ramai, ilmu itu hendaklah diamalkan, kemudian dikongsikan kepada orang ramai. Oleh kerana itu, maka kita rasa terpanggil untuk menterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia, itu bahasa Melayu lah, agar orang yang tidak faham bahasa Arab juga dapat mengambil berkat dan manfaat daripada kitab ini. Dan Alhamdulillah, kita telah mendapat izin dari pengarangnya dalam usaha menterjemahkan buku ini, iaitu Syekh Ahmad Fahmi ini. Dia mengambil keizinan terlebih dahulu daripada guru beliau, Syekh Kiai Haji Syukri Unus, untuk menterjemahkan kitab ini, menterjemahkan hadis-hadis yang telah disusun oleh Syukri Unus, Syekh Syukri Unus, dan penterjemahan ini mendapat keizinan daripada Kiai Haji Syukri Unus. Dan saya Alhamdulillah, tadi saya berhubung dengan sahabat saya, iaitu saudara Ustaz Ali, Ustaz Ali Zainal Abidin bin Ahmad Fahmi, anak kanda, anak sulung kepada Syekh Ahmad Fahmi. Dan saya memberitahu beliau bahawa saya memulakan pengajian kuliah online kita pada malam ini dengan saya akan membaca kitab, iaitu buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ini, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi. Dan Alhamdulillah, beliau sangat-sangat bersetuju, sangat menggalakkan, dan Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ali Zainal Abidin di atas kebenaran dan galakan, dorongan yang diberikan supaya kita dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada terjemahan kitab ini. Apa yang kita harapkan agar kitab ini sentiasa dibaca oleh umat Islam, terutama oleh penuntut ilmu, agar mereka mendapat bimbingan dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Dan dalam kesempatan ini juga, kita juga mendoakan semoga guru kita Syekh Muhammad Syukri Unus Al-Banjari dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan semoga beliau sentiasa menghasilkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi umat Islam keseluruhannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga telah mengambil sedikit maklumat berkenaan Kiai Haji Syukri Unus, yang mana sekarang Kiai Haji Syukri Unus dalam keadaan kurang uzur, sangat kurang uzur lah, sebab umur pun sudah banyak. Jadi insya-Allah begitu juga dengan Syekh Ahmad Fahmi. Syekh Ahmad Fahmi baru sahaja tiba daripada Banjar, Indonesia, daripada Banjar pada 2 minggu ataupun 3 minggu yang lepas, setelah 11 bulan beliau terpisah dengan keluarga beliau di Malaysia, kerana beliau, Syekh Ahmad Fahmi sekarang dia sedang mengusahakan 2 buah ataupun 3 buah pondok pesantren di Indonesia. Yang saya pasti 2, iaitu di Banjarmasin dan juga di Balikpapan. Itu yang saya pasti. Kemungkinan ada yang ketiga. Jadi beliau banyak berulang-alik di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan tempoh hari sebelum PKP yang pertama pada tahun 2020 itu, beliau berada di sana.
dan ditakdirkan beliau ditimpa musibah sedikit, kesihatan beliau yang terganggu ketika berada di sana, dan beliau mengikuti rawatan di Indonesia, alhamdulillah, dan hari ini alhamdulillah telah dapat pulang ke pangkuan keluarga di Malaysia. Alhamdulillah sedang menjalani rawatan di Malaysia, dan kita sama-sama mendoakan supaya kedua-dua guru ini, iaitu Kiai Haji Muhammad Syukri Unus dan juga Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mampu memberi manfaat, mampu memberi manfaat yang lebih lagi kepada masyarakat kita, khususnya di Malaysia ini, insya-Allah. Dan buku ini telah siap penterjemahannya pada 13 Mac 2004 di Mahad Tarbiyah Islamiah Derang, Pokok Senar, Kedah. 2004 yang lalu. Sekarang 2021, hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun, bulan depan tahun ke-17. Buku ini telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki. Alhamdulillah, itu kata-kata muqaddimah yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi untuk terjemahan buku 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ini. Seterusnya kita mengambil istifadah daripada muqaddimah muallif. Muqaddimah muallif iaitu Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Berkata seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya. Ini bicara ini telah ditulis oleh Syekh Muhammad Syukri Unus. Berkata seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya, Haji Muhammad Syukri bin Unus bin Ali, semoga Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa mereka. Di permulaan hari-hari tasyrik pada tahun 1405 Hijrah, Allah Ta'ala telah melapangkan dada saya untuk mengumpulkan 40 hadis yang membicarakan tentang ilmu. Maka saya pun menjadi sibuk pada hari-hari tasyrik itu. Hari-hari tasyrik ni hari apa? Iaitu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari tasyrik itu 3 hari selepas kita merayakan Aidul Adha. Aidul Adha dinamakan sebagai hari tasyrik. Iaitu beliau, Syekh Syukri Unus ni, dia memulakan pengumpulan atau penyusunan kitab ini pada hari-hari tasyrik tersebut. Sehingga apabila selesai saya daripada mengumpulkan hadis-hadis itu, maka saya beri nama kitab itu dengan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Saya berharap agar Allah Ta'ala menjadikan saya termasuk dalam golongan orang yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, man hamala min ummati 40 hadithan ba'athahu Allahu yawmal qiyamah faqihan aliman. Rawahu Ibnu Adi fil Kamil an Anas. Hadis ini iaitu hadis dhaif. Artinya, barang siapa menanggung
menjaga ataupun memelihara dari umatku ini 40 buah hadis, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan faqih dan juga alim. Hadis ini walaupun hadisnya riwayatnya dhaif, tetapi untuk memberi galakan, untuk rangsangan kepada orang ramai, juga kepada diri kita khususnya, hadis ini kita boleh beramal, walaupun tidak boleh berhujah, tetapi ianya boleh, hendaklah diamalkan. Dan ini adalah rahsia, rahsia kepada ulama-ulama. Kalau kita jumpa banyak ulama-ulama menulis kitab 40 hadis, khususnya Syekh Ahmad Fahmi sendiri, dia banyak menyusun kitab 40 hadis, macam kitab yang kita baca ni. Dan juga khusus Syekh Ahmad Fahmi, dia tulis kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi dia himpunkan 40 hadis di dalam satu kitab. Ramai ulama-ulama yang telah menghimpunkan 40 hadis di dalam satu kitab. Dan yang paling masyhur, kitab 40 hadis ni, iaitu kitab Matan Arba'in. Matan Arba'in, ataupun dalam bahasa kitanya hadis 40 yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, Yahya Sharifuddin An-Nawawi, iaitu seorang ulama, juga berada di Syria. Alhamdulillah, saya juga diberi kesempatan yang banyak kali dapat menziarah maqam Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Sharifuddin An-Nawawi, di kampungnya, iaitu Kampung Nawa, satu perkampungan yang kampung, dengan suasana kampungnya, dengan Arab Baduinya dan sebagainya, di sebuah kampung diberi nama Kampung Nawa. Jadi Nawawi itu nisbah kepada Kampung Nawa. Itu Imam Nawawi ini lahir di Kampung Nawa dan juga dikebumikan. Kubur beliau sekarang adalah berada di Kampung Nawa tersebut. Kampung Nawa ni dia bersempadan di dalam negara Syria. Dia bersempadan dengan negara Jordan. Negara Jordan. Daripada Kampung Nawa ke sempadan Jordan tu lebih kurang dalam 20 minit, 20 setengah jam tak sampai. Lebih kurang 20 minit, kemudian akan jumpa satu border untuk kita merentas di antara negara Syria dan juga negara Jordan. Dan juga Kampung Nawa ni juga terletak dekat dengan satu bandar tua yang masyhur juga dalam sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bandar Busra. Bandar Busra. Kalau tuan-puan ingat kisah sirah baginda Rasulullah, yang mana masa zaman Rasulullah muda remaja dulu, Rasulullah telah dibawa oleh bapa saudara beliau, bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Dibawa oleh Abu Talib untuk mengikuti satu rombongan perdagangan. Orang Arab ni dia berdagang sejak daripada dulu lagi, sejak daripada zaman sebelum zaman baginda. Zaman jahiliah dulu pun dia duduk berniaga dah. Duduk berniaga dah, berdagang. Bukan setakat berdagang biasa-biasa. Bahkan kalau kita hari ni kita bagi nama apa? Intertrade. Moden nama intertrade. Perniagaan antarabangsa. Intertrade, perniagaan antarabangsa. Kita hari ni baru kenal intertrade. Bangsa Arab dulu zaman jahiliah lagi dah buat intertrade ni, kan? Berdagang daripada satu
satu kota ke satu kota, daripada satu kota ke satu kota. Orang Iraq mari berdagang ke Busra, orang Iran mari berdagang ke Busra, orang Mekah Madinah mari berdagang Busra. Yang daripada Mekah Madinah bawa barang-barang dia, jual kat situ, dia beli pula barang-barang daripada orang Iraq, dia beli pula barang-barang daripada orang Syria, dia beli pula barang-barang daripada orang Palestin, bawa balik ke Mekah Madinah. Intertrade, perniagaan antarabangsa. Dia bawa balik pula barang-barang yang dia beli, dia borong di mana-mana kota, dan dia jual pula di Mekah Madinah. Itu perniagaan, cara orang zaman dulu, zaman jahiliah dulu berniaga. Tapi kita hari ni barulah kita rasa macam hebat sangat dah, boleh buat intertrade kan. Alhamdulillah lah, hebat lah, alhamdulillah. Tapi konsep itu telah dimulakan pada zaman dulu lagi, pada zaman dulu lagi. Balik kepada isi kandungan. Jadi rahsia kepada hadis 40, rahsia kepada amalan ulama-ulama menghimpunkan 40 hadis di dalam satu kitab, iaitu suruan, supaya mereka, iaitu ulama-ulama yang mengusahakan himpunan hadis 40 ini, supaya menyahut saranan baginda Rasulullah dalam satu hadis yang berbunyi, man hamala min ummati arba'ina hadithan ba'athahu Allahu yawmal qiyamah faqihan aliman. Ba'athahullah ni di mana? Ba'athahullah di hari kiamat nanti. Dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan faqih dan juga alim. Dan lagi sabdanya, begitu juga kita lah, begitu juga kita. Jangan kata ulama-ulama saja, kita pun paling kurang kita kena azam. Start daripada hari ini, insya-Allah kita kena berazam dalam diri kita supaya dapat menghafal. Paling kurang kita dapat menghafal 40 hadis. 40 hadis baginda Rasulullah. Hadis baginda Rasulullah ni beribu-ribu, beribu-ribu, bukan berpuluh-puluh, beratus-ratus saja, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Tapi kita ambil 40 saja. Kita ambil 40 hadis saja. Tak boleh hak pendek, kita ambil hak panjang. Tak boleh hak panjang, kita ambil yang lebih panjang. Kita hafal 40 hadis, supaya insya-Allah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti dalam keadaan faqihan aliman, iaitu seorang yang faqih dan juga seorang yang alim. Dan lagi sabdanya baginda, man hafiza ala ummati 40 hadithan min sunnati adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati. Artinya, barang siapa memelihara bagi umatku 40 buah hadis dari sunnahku, yang ini meriwayatkan kepada mereka dengan menyebut sanad dan mukhrijnya. Hafal tu hafal daripada riwayat dan juga daripada sanad, daripada mukhrijnya dan sebagainya. Nescaya aku masukkan akan dia di dalam syafaatku. Adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati. Ini janji baginda Rasulullah. Ini janji baginda Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar an Abi Sa'id dan telah diklasifikasikan sebagai hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Kalau tadi kita tengok hadis tadi, hadis dhaif. Yang ni hadis sahih. Baginda sebut adkhaltuhu, aku akan memasukkan orang yang menjaga, menghafal 40 hadis yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi syafaati, di dalam syafaat, di dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, insya-Allah
doa-doa supaya kita semua diberi syafaat oleh baginda Rasulullah di hari kiamat nanti, insya-Allah. Maka sudah pasti orang mengumpulkan 40 buah hadis, ia sentiasa berada dalam kemaafan dan keampunan Allah Ta'ala. Maka aku mengharapkan agar Allah memaafkan aku dan mengampuni aku serta memasukkan aku ke dalam syurga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Amin. Amin. Ini tulisan Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Beliau sendiri pun mengharapkan beliau ditempatkan, diberi kemaafan, ditempatkan, diberi keampunan, ditempatkan di dalam syafaat baginda Rasulullah. Tu siapa? Tu ulama. Kiai Haji Syukri Unus. Kita yang bukan ulama ni, kita yang bukan orang alim ni, kita yang boleh baru tahu sikit sebanyak ni, takkan tak nak, tak say tak syafaat kepada baginda Rasulullah, syafaat daripada baginda Rasulullah. Seorang ulama pun mengimpikan syafaat baginda Rasulullah. Ulama ni orang yang hebat lah, orang yang alim lah, orang yang lebih dekat dengan ilmu keagamaan dan sebagainya lah, kan? Lebih warak, lebih takwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sendiri pun mengharapkan syafaat baginda Rasulullah, apatah lagi kita yang tak ada apa-apa ni. Kita yang tak ada apa-apa ni lebih-lebih lagi lah perlu untuk memohon, mengejar, mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyebutkan perkataan Nabi Daud alaihi salam seperti yang disebutkan di dalam Sunan Imam Ad-Darimi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Rahman Al-Qushairi. Beliau meriwayatkan bahawasanya Nabi Daud alaihi salam berkata, "Qul li sahibil ilmi yattakhidhu 'asan min hadidin wa na'laini min hadid wa yatlubul ilma hatta tankasira al-'asa wa tankhariqa an-na'lan." Artinya, katakanlah bagi penuntut ilmu itu, bagi tahu kepada penuntut ilmu itu, hendaklah ia membuat tongkat dan sandal daripada besi. Biasanya orang buat tongkat, sandal ni selipar, teropah. Tapi orang lain ni tak pakai dah teropah dah. Dalam bilik air pun tak berapa nak jumpa dah teropah dah. Jarang-jarang kita jumpa teropah dalam bilik air sekalipun. Hendaklah ia membuat tongkat dan sandal dari besi. Teropah tadi, biasanya teropah tu daripada kayu. Tongkat biasanya daripada kayu. Kebiasaannya. Kayu bukan sebarang kayu. Kayu pun banyak jenis juga. Ada hak murah, ada hak mahal. Kena kayu seraya, kayu temesu, kayu jati pula, bukan sebarang kayu, kan? Jadi hendaklah ia membuat tongkat dan sandal dari besi. Sebab apa? Besi itu lebih kukuh daripada kayu. Walaupun kayu tu mahal, tapi besi lebih kukuh daripada kayu. Tak? Kalau kata nak pukul, bukan kata pukul orang, pukul sesuatu lah, apa-apa saja hak jumpa hak perlu kita pukul. Dah, ular ke, kalau jengking ke apa ke, yang akan mengancam kita. Kalau kita pukul dengan tongkat kayu, mungkin akan patah. Tapi kalau tongkat tu tongkat besi, tak akan patah, insya-Allah. Lebih kukuh. Begitu juga selipar. Selipar dengan besi ada ke? Ada ke orang kita buat selipar dengan
selipar dengan besi. Teropah tadi dengan kayu pun orang tak pakar dah lah ni, apatah lagi dengan besi. Tak. Tapi nak oyak, nak oyaknya hendaklah buat tokak dengan selipar ni daripada besi. Itu perumpamaan. Kalau tak usah pakai besi pun, carilah selipar kasut yang kukuh. Untuk apa? Untuk lalu terus sahaja ia mengembara mencari ilmu. Bawa tokak besi, kasut besi, selipar besi tadi untuk apa? Untuk meneruskan perjalanan pengembaraan mencari ilmu. Sebab pengembaraan mencari ilmu ni dia akan memakan masa yang lama, memakan jarak yang jauh, kan? Sehingga patah tongkatnya dan sehingga putus sandalnya. Jadi maksudnya selama-lamanya lah kita kena menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab tongkat dengan besi ni, kalau ada orang kata adat kata takkan patah. Selipar dengan besi juga adat kata takkan putus. Selama-lamanya dia akan ada, kekal lah. Kalau tak hilang kan? Tak. Kalau tak hilang kekal lah, ada lah. Tak. Jadi nak ayatnya mengembara mencari ilmu ni, kita kena siapkan diri kita dengan persiapan-persiapan yang kita kira jangka masa yang lama, jangka masa yang lama dan perjalanan yang jauh. Jadi seterusnya akhir bicara daripada Syekh Haji Muhammad Syukri Unus, iaitu doa Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Akhir sekali Kiai Haji Muhammad Syukri Unus memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bukakanlah hati-hati kami untuk dapat menerima ilmu, untuk dapat menerima ilmu, dan kurniakan kepada kami ikhlas dalam mencari ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya. 3 perkara dah: belajar, amal dan juga sebarkan, sehingga sampai ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi itu 2 mukaddimah yang telah kita bicarakan pada malam ini. 2 mukaddimah, iaitu mukaddimah terjemahan oleh Syekh Ahmad Fahmi, Zamzam Al-Banjari, An-Nadwi dan Al-Maliki. Begitu juga mukaddimah muallif, mukaddimah penyusun kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ini oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus, seorang ulama yang berada di Indonesia, di Banjar, Indonesia, yang telah menghimpunkan hadis 40 buah hadis kelebihan ilmu dan ulama. Jadi saya rasa untuk malam ini cukuplah. Untuk malam ini kita mengambil pengajaran daripada 2 mukaddimah yang telah ditulis oleh penterjemah dan juga pengarang kitab ini. Dan insya-Allah pada sesi yang akan datang pada minggu depan, insya-Allah kita akan baca isi kandungan. Kita akan masuk kepada hadis yang pertama, insya-Allah, daripada 40 buah hadis ini, insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita masuk hadis yang pertama, iaitu yang bertajuk kelebihan orang yang alim.
insya-Allah. Pada minggu depan kita masuk tajuk kelebihan orang yang alim, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk malam ini. Akhir sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Seriti Tok Bacok di atas usaha yang telah mereka buat pada kali ini, dan insya-Allah kita mengharapkan usaha ini berterusan dan dapat diambil manfaat sepenuhnya oleh para pendengar di luar sana, dan manfaat itu dapat diamalkan dan dapat disebar luas kepada masyarakat lain, insya-Allah. Jadi kita di Seriti Tok Bacok ni masih lagi dalam, saya dimaklumkan masih lagi dalam proses pengubahsuaian. Kalau di tingkat atas ni alhamdulillah telah selesai dengan baiklah, alhamdulillah. Walaupun ada sikit sebanyak lagi yang perlu dibuat di kelas atas, di tingkat atas ni, yang mana tingkat atas ni kita tempatkan 4 buah kelas, 4 buah kelas pengajian di tingkat atas. Sekarang ni kita cuba untuk nak turun buat di bawah pula, di tingkat bawah. Di tingkat bawah tu insya-Allah kita nak buat dewan serbaguna, dewan serbaguna juga, dewan solat dan lain-lain, dan juga kita nak buat bilik guru, bilik tetamu, bilik guru besar dan sebagainya. Jadi kita masih lagi memerlukan sumbangan daripada tuan-puan yang budiman, yang dermawan di luar sana untuk membantu Seriti Tok Bacok melaksanakan proses menyediakan prasarana yang lengkap untuk pendidikan di Seriti Tok Bacok ini. Jadi tuan-puan boleh salurkan sumbangan kepada Seriti Tok Bacok melalui akaun yang telah ditulis di skrin tuan-puan tersebut, yang telah dipaparkan di skrin tuan-puan tersebut. Dan saya ulang, saya baca, tuan-puan boleh salurkan ke akaun atas nama Pertubuhan Seriti Malaysia dalam kurungan Seriti Tok Bacok di Bank Muamalat. Akaun ni iaitu akaun Bank Muamalat 0301000714. Sekali lagi saya ulang, 0301000714. Jadi tuan-puan, insya-Allah sama-sama kita rebut peluang saham akhirat kita. InsyaAllah Seriti Tok Bacok ni meneruskan, dapat meneruskan proses pembelajaran, pengajaran, dan dapat memberi satu pilihan yang baik kepada ibu bapa untuk pendidikan anak-anak di peringkat rendah, di peringkat sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6, iaitu dengan silibus yang lebih baik, insya-Allah lebih baik dan lebih padulah silibusnya, merangkumi semua aspek dari segi akademiknya, akhlaknya, agamanya dan sebagainya, insya-Allah. Dan sekolah agama yang pertama dan hanya satu saja yang ada di Bacok di peringkat rendah ni, hanyalah di Seriti Tok Bacok ni. InsyaAllah kita pakat ramai-ramai, kita usahakan supaya berjalan dengan lancar, dengan baik, insyaAllah, dan sama-sama kita merebut peluang saham akhirat ini.
Jadi setakat itu saja saya rasa pada malam ini, insya-Allah semoga perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita, khususnya kepada diri saya sendiri dalam kita meneruskan hari-hari yang kita tempuhi pada ketika ini. Jadi setakat itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.